Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Baik, kita mulakan pelajaran Jawi dan Khat tahun 5. Kamu buka surat apa yang ada kandungan tu. Kandungan. Jadi kita nak tengoklah sebuah sedikit tajuk-tajuk yang kita akan pelajari pada tahun ini. Kita tengok secara sepintas lalu lah. Okay, nanti belakang ni kita akan belajar secara mendalam lah. Pelajaran 1. Jenis-jenis ayat. Yang pertama, ayat penyata. Yang kedua, ayat nafi. Yang ketiga, ayat kehendak. Yang keempat, ayat seruan. Yang kelima, ayat tanya. Pelajaran kedua, jenis-jenis teks. Teks ni maksudnya petikan lah. Macam kamu duk buat karangan tu, tu panggil teks. Teks berita, teks laporan, teks ucapan. Pelajaran ketiga, ayat dalam khat raka'ah dan khat thuluth. Khat ni maksudnya satu kesenian lah. Okay, dalam tulisan kita tu, kita nak, bila kita menulis Jawi, kita boleh guna pelbagai jenis bentuk tulisan. Okay, tu maksud khat. Khat ni selalu bentuk tulisan lah. Tulisan Jawi tapi bentuk dia tu ada macam-macam bentuk. Yang pertama, teks berita, teks laporan, teks ucapan, ayat pendek khat thuluth dan khat raka'ah. Baik. Seterusnya pada muka surat apa? Muka surat 6. Ada doa sebelum belajar. Tu kamu boleh baca lah tu. Saya bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'al lisani 'amiran bi dzikrik wa qalbi mali'an bi khasyyatik innaka 'ala ma tasha'u qadir. Okey, kita baca maksud dia. Ya Allah, daku memohon kepadamu kefahaman para nabi, ingatan para rasul dan dihampiri malaikat. Ya Allah, jadikanlah lidahku basah berzikir mengingatimu dan hatiku dipenuhi dengan gentar padamu. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa ke atas segala apa yang Engkau kehendaki. Okay, jadi doa tu kamu boleh bacalah. Sebab dia kata doa sebelum belajar. Baik, seterusnya kita masuk pada muka surat 7 lah. Kita nak masuk pada pelajaran kita lah. Pelajaran pertama tadi. Okey, pelajaran 1. Jenis-jenis ayat. Jenis-jenis ayat. Okey, tanda dua ni maksudnya ulang perkataan hak mula ni lah. Bukan dua ni baca dua tak. Jangan baca jenis dua ayat. Bukan begitu. Baca jenis-jenis ayat. Okey. Jadi ayat ni ada banyak jenis. Macam kita lah. Okay, kita nak cakap, kita nak bagi penerangan ke orang, ayat lain. Kita nak tanya orang, ayat lain. Kita nak larang orang, ayat lain. Okay, dia tak sama. Itu maksud jenis. Yang pertama, ayat penyata. Ayat penyata. Kita tengok pengertian. Pengertian. Okay, ayat penyata ni benda apa? Itu pengertian. Macam mana? Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan tentang sesuatu cerita, benda,
kejadian dan sebagainya. Okay. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Jadi kesimpulannya, ayat penyata ni dia nak kita nak macam mana cara kita nak beritahu orang. Okay, contoh kita nak beritahu kata ini pensel. Tu ayat penyata lah tu. Nak bang lah. Nak saja nak beritahu orang. Nak cerita. Okay, nak cerita tentang suatu benda. Tu ayat kita akan guna ayat penyata lah. Ayat nak beritahu orang. Tu. Kita tengok contoh. Contoh. Okay. Yang pertama lah. Kakak saya pandai memasak. Okay. Jadi dia nak beritahu kata kakak dia pandai masak. Itulah. Yang kedua, jiran sepakat membawa berkat. Okay. Nak beritahu kata kalau kita ni jiran, kita sama-sama jiran, kita ni bersatu padu, maka benda tu akan mendatangkan keberkatan kepada kita. Kan? Maksudnya kalau kita ni bertegur sapa dengan jiran, bantu-membantu, benda tu akan memberi kebaikan lah kepada masyarakat kita. Dia nak abang tu lah. Yang ketiga, solat itu tiang agama. Dia nak beritahu kat kita bahawa sembahyang itu perkara asas lah dalam agama. Perkara yang penting. Okay, kita tengok muka surat 8. 8 tu teks. Petikan lah tu. Tak apalah kita baca lah. Okay. Sebab mungkin yang mana yang tak pandai baca Jawi boleh ikut sama-sama. Baca dan fahami. Okay. Dia suruh baca dan kita kena faham. Okay. Sebab nanti muka surat sebelah nanti akan ada soalan. Soalan tu jawapan dia ada dalam teks ni lah. Kitar semula. Okay. Kitar semula ialah proses mengolah semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baharu. Bahan yang boleh dikitar semula termasuklah kaca, kertas, logam dan peralatan elektronik. Persekitaran yang lebih sihat dan selesa boleh diperoleh dengan mengamalkan kitar semula. Kitar semula dapat mengurangkan sampah yang dibuang dan seterusnya mengawal penyakit daripada merebak dengan cepat. Selain daripada itu, kos dan tenaga dapat dijimatkan. Dengan mengitar semula satu tin aluminium, kita umpama menjimatkan tenaga elektrik selama 3 jam daripada penggunaan televisyen. Apa yang dapat kita peroleh daripada mengitar semula kertas secara maksimum ialah kita dapat mengurangkan penebangan pokok dan secara tidak langsung kita dapat memelihara sumber hutan semula jadi. Okay. Jadi teks ni dia nak cerita lah. Kitar semula tu benda apa? Bahan-bahan dia apa dia? Lepas tu apakah kebaikan kita mengitar semula? Okay. Tu dia nak cerita pasal itulah. Jadi ayat-ayat yang digunakan dalam teks ni adalah ayat-ayat penyata. Okay. Ayat-ayat yang nak beritahu, yang nak menceritakan sesuatu. Baik, habis dah lah. Sekarang ni kamu boleh tengok muka surat 9. Muka surat 9. Kamu boleh, muka surat 9 ni aktiviti, latihan. Okay. Yang ni kamu boleh buat lah dalam buku tulis. Lepas saya baca soalan lah. Okay, nombor satu ni tak payah buat lah. Buat nombor 2. Okay, buat soalan nombor 2. Tak apa, saya baca soalan lah. Soalan nombor 2 ni jawapan dia dalam teks muka surat 8 tadi lah.
Okey. Jadi kalau kamu buat latihan nanti, kamu tak payahlah salin soalan, kamu tulis jawapan terus dah lah. Okey. Tengok. Jawab soalan di bawah. Yang pertama, apakah maksud kitar semula? Okey. Apakah maksud kitar semula? Jadi jadi kamu tengok jawapan lah. Kamu cari jawapan di muka surat 8 tadi. Kamu tak apa buat video ni, kamu boleh ulang balik lah video saya baca tadi. Kalau kamu tak pandai baca Jawi, kamu ulang balik video tadi, kamu back balik lah. Yang kedua, apakah bahan yang boleh dikitar semula? Apakah bahan yang boleh dikitar semula? Bagaimanakah kitar semula menjaga kesihatan kita? Berapakah tenaga yang boleh dijimatkan dengan mengitar semula satu tin aluminium? Okay, aluminium tu tin lah, tin macam kita ada minum minyak gas tu. Okey, minyak gas tu tin aluminium tu orang panggil. Okey. Yang kelima, adakah kitar semula diamalkan di sekolah kamu? Yang kelima ni tak ada lah nak petikan. Dia tanya kita lah, kitar semula ni ada tak kat sekolah kita? Kalau ada, jawab ya. Kitar semula diamalkan di sekolah kita. Kalau tidak, jawab tidak. Okay, dalam petikan tak ada lah soalan kelima tu. Okey, baik. Bawah ni pun kalau siapa pandai tulis Jawi, pandai bina ayat, boleh lah. Baik. Okey, kalau hak ni tak apa, hak ni kamu kalau je kamu buat. Okey. Buat tukang bina ayat tak apa. Tengok muka surat 10. Okey. Baca ayat penyata di bawah dengan intonasi yang betul. Okay. Intonasi maksud nada suara. Nada suara kita nak mencontoh orang tu macam mana? Okey. Kena baca secara betul lah. Kita tengok. Yang pertama. Pengadil telah meniup wisil. Tu nada dia tu. Pengadil telah meniup wisil. Okay. Tu cara nada yang betul. Yang kamu jangan baca ni. Pengadil telah meniup wisil. Tu ayat tanya. Atau kamu baca macam ni. Tu salah tu. Atau kamu baca macam ni. Pengadil telah meniup wisil. Tu pun salah juga. Itu ayat seruan. Okay. Jadi ayat penyata kena baca secara, selalu baca ayat penyata secara relax lah, secara tenang. Dia tak macam ayat larangan, ayat kehendak. Okay. Yang kedua, kucing kesayangan Sarah hilang pagi semalam. Yang ketiga, rumah Aminah terletak di hujung kampung. Yang keempat, musim bunga akan bermula pada bulan Mac. Okay. Tu intonasi. Ni tak apa, ni tak kena buat latihan. Ni dia nak ajak kamu baca je. Jadi kamu baca tu ikut macam mana saya baca tadi lah. Okay. Ni tak payah salin lah, tak payah salin. Buat hak tadi je. Okay. Lepas tu tengok soalan yang ketiga ni. Yang ni pun ni buat dalam buku. Tulis 5 ayat tu saya baca. Tulis 5 ayat penyata berdasarkan perkataan di bawah. Dia suruh kamu bina ayat. Okey, bina ayat. Ayat penyata lah. Jadi kat bawah ni pun kalau siapa yang pandai tulis Jawi, pandai bina ayat, boleh buat lah. Siapa yang tak berapa cekap tu boleh cubalah. Okey, boleh cuba. Tak apalah kalau kata tak pandai pun tak apalah. Mungkin susah sikit ni sebab kena bina ayat sendiri. Yang pertama, tangkap. Okey. Tangkap. Kamu buat ayat tangkap. Buatlah. Saya menangkap ikan ke. Boleh lah. Yang kedua, buang. Sedih. Nampak. Hilang. Okey.
Jadi latihan ni kamu boleh buat lah dalam buku kosong, buku tulis je lah. Kamu buat latihan lah. Hak muka surat 9 tadi ni, kamu tak payah salin soalan lah. Kalau nak salin pun tak apa lah. Okay. Kalau kamu tak mau salin pun, kamu cuma jawab, tulis jawapan saja. Okay. Okay, cukup. Hari ni kita belajar jawi ayat penyata. Okay. Kena ingat ayat penyata. Sekian dulu. Wallahualam.